Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Atika binti Asman, nombor pelajar 2020960319. Tajuk pembincangan kami ialah Perintah Kawalan Pergerakan PKP, iktibar dalam konteks penghayatan, etika dan peradaban dari perspektif politik, ekonomi dan sosial. Saya akan menerangkan lebih lanjut lagi bagi cabaran dari perspektif politik. Cabaran yang pertama ialah penangguhan pilihan raya. Seperti yang kita sedia maklum, antara punca yang membawa kepada lonjakan kes COVID-19 di Malaysia ialah disebabkan oleh pilihan raya negeri PRN di Sabah pada tahun 2020. Ia merupakan praktis yang perlu dilaksanakan dalam sesebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi. PRN Sabah yang ke-16 tersebut terpaksa diadakan selepas Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Johar Mahiruddin menetapkan keputusan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Dun pada 30 Julai tahun itu. Pada ketika itu, peningkatan kes di Sabah telah mencecah 2,979 jangkitan dalam minggu pertama berakhirnya hari mengundi. Sekaligus, sebanyak 64.4% kes baharu dicatatkan yang berkait rapat dengan PRN Sabah yang diadakan, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 4,720 kes di seluruh negara. Perkara ini berpunca daripada perhimpunan ramai di sesuatu kawasan yang merebak kepada penularan seluruh negara. Tambahan pula, kadar pematuhan prosedur operasi standard SOP dan pemakaian pelitup muka dalam kalangan ahli politik dan hadiran perhimpunan yang rendah juga menyumbang kepada peningkatan keberjangkitan COVID-19. Hal ini telah mencetuskan kebimbangan dan juga kemarahan rakyat Malaysia terhadap ahli-ahli politik yang tidak mementingkan kemenangan terhadap jangkitan COVID-19 dan juga kesihatan rakyat sekeliling. Ekoran daripada peningkatan kes jangkitan COVID-19 yang berlaku, rakyat Malaysia tegas membantah terhadap pelaksanaan pilihan raya sepanjang musim pandemik kerana mereka tidak mahu kesilapan yang sama berlaku di PRN Sabah 2020 berulang lagi. Hal ini boleh dilihat seperti yang berlaku di Sarawak, di mana rakyat Sarawak rata-rata tidak bersetuju dan membantah rancangan pihak kerajaan untuk mengadakan PRN 12 demi menjaga keselamatan diri dan negara. Sama juga yang berlaku di Melaka. Penduduk merayu agar PRN Melaka ditangguhkan kerana mereka khawatir akan membawa kepada peningkatan kes COVID-19 sekaligus menjejaskan aktiviti sosial dan ekonomi di negeri itu yang kini telah berada di fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN. Cabaran yang kedua ialah penangguhan sidang parlimen. Di dalam perlembagaan, terdapat ruang untuk isytihar darurat sekiranya berlaku penjejasan bukan sahaja dari segi ekonomi negara tetapi juga ekonomi rakyat dan rumah tangga. Pada 11 Januari yang lalu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah memberi perkenan pengisytiharan proklamasi darurat dilaksanakan sehingga 1 Ogos sebagai langkah proaktif dalam membentuk wabak COVID-19 di Malaysia. Ini bermakna pembukaan sidang parlimen akan menjadi terhad dan hanya berlaku pada suatu tarikh yang difikirkan sesuai oleh Seri Paduka atas nasihat Perdana Menteri saja. Perkara ini telah menimbulkan pelbagai pertikaian dalam kalangan orang ramai, terutamanya ahli-ahli politik, seperti penangguhan persidangan parlimen buat sementara waktu dan juga fungsi legislatifnya sebagai satu komponen kepada pengisytiharan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong. Pelbagai perkara baru yang berkaitan dengan sistem dan urusan pentadbiran negara muncul dalam beberapa dimensi. Lebih-lebih lagi, darurat oleh sebab pandemik COVID-19 ini diisytiharkan sewaktu keadaan situasi politik negara yang masih kucar-kacir dan tiada titik penyelesaian. Sedangkan parlimen di seluruh dunia sedang giat mengadakan persidangan dalam membincangkan undang-undang yang perlu diubah bagi mengatasi cabaran negara sewaktu pandemik dan norma baharu ini.
Terima kasih kepada Saudari Siti Nur Atika atas penerangan beliau sebentar tadi. Saya Ashmiratul Najihah binti Amir 2020974325 akan meneruskan perbincangan untuk poin ketiga dari segi perspektif politik, iaitu peralihan status Perintah Kawalan Pergerakan PKP. PKP 1.0 atau lebih disebut orang ramai sebagai total lockdown ini merangkumi larangan yang menyeluruh dari segi pergerakan dan perhimpunan orang ramai di seluruh negara, termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan juga budaya. Berikutan dengan hal berikut, terdapat beberapa status PKP yang telah dilaksanakan mengikut tahap penurunan kes jangkitan COVID-19 di setiap negeri, seperti Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dan PKP diperketatkan, iaitu PKPD. Peralihan status PKP yang kerap bertukar-tukar dan tidak tetap ini telah menyebabkan orang ramai mula berasa hairan dengan keberkesanannya terhadap negara. Semakin lama, orang ramai sudah berasa penat dan mula mengambil mudah terhadap SOP yang telah diperintahkan. Dalam hal ini, pihak kerajaan sepatutnya mengambil tindakan segera dalam menentukan sekatan pergerakan yang selaras untuk seluruh negara. Kini, kita masuk pula kepada solusi terhadap perspektif politik. Malaysia merupakan sebuah negara harmoni di mana rakyatnya sentiasa prihatin dengan keselamatan diri dan negara agar sentiasa terjamin. Walau apa pun yang telah terjadi, kita tidak seharusnya menyalahkan sesiapa dan terus menunda jari kepada mana-mana pihak. Sikap seperti ini akan hanya membuang masa dan merugikan masa yang berharga, sedangkan boleh dipakai untuk tangani wabak COVID-19 ini. Rakyat Malaysia seharusnya melihat jauh dan memikirkan alternatif-alternatif yang lebih baik pada masa akan datang, dengan matlamat agar kes baharu yang tidak akan terus meningkat. Kerajaan juga sewajarnya memainkan peranan dalam menentukan SOP yang lebih ketat kepada orang ramai, dan ahli-ahli politik yang terlibat juga janganlah mengambil enteng akan hal ini, sedangkan mereka sepatutnya menjadi contoh yang baik kepada rakyat jelata, seperti menjaga jarak sosial dan memakai pelitup muka, terutamanya pada pilihan raya yang akan datang. Kita seharusnya yakin dengan setiap tindakan yang diusahakan oleh pihak kerajaan, kerana mereka pastinya telah merancang dan mencari jalan yang terbaik yang mampu memberi kesan positif kepada negara dalam memerangi krisis wabak di negara ini. Oleh itu, kita perlulah berganding bahu dan bekerjasama antara satu sama lain dalam tangani masalah wabak COVID-19 ini sehabis baik, dan sentiasa mendoakan yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya terdapat musibah seperti ini yang berlaku di negara Malaysia yang tercinta. Terima kasih kepada Saudari Najihah. Saya Nur Rashidah binti Bojeng, nombor pelajar 2020984985. Saya akan meneruskan perbincangan ini dari aspek ekonomi, iaitu tentang penutupan dan penyekatan sektor ekonomi dan peningkatan kadar pengangguran. Pelbagai sekatan dan keterbatasan aktiviti ekonomi semasa COVID-19 melanda negara telah menyebabkan ramai kehilangan kerja dan sumber pendapatan. Di Malaysia, golongan penggiat perusahaan kecil dan sederhana PKS adalah salah satu sektor yang paling terkesan oleh PKP kerana sumber pendapatan mereka adalah bergantung sepenuhnya kepada perniagaan yang dijalankan. Lebih-lebih lagi apabila sektor pekerjaan yang terpaksa menghentikan operasi serta-merta dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19. Penutupan dan penyekatan sektor ekonomi ini menyebabkan keluaran dalam negeri kasar KDNK Malaysia mengalami penyusutan sebanyak 5.6% pada tahun 2020 dengan kadar paling rendah pada suku kedua apabila KDNK merosot sebanyak 17.1%. Mengetahui kesan penutupan dan penyekatan mungkin teruk bagi sebilangan individu dan perniagaan, industri perbankan Malaysia dan kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan moratorium automatik 6 bulan bagi segmen pengguna. Seterusnya ialah peningkatan kadar pengangguran. Seperti kitab sedia maklum, Malaysia telah merangka wawasan 2020 sebagai bulan lonjakan kemajuan negara. Namun pandemik COVID-19 yang berlaku telah memberi implikasi yang besar kepada sektor ekonomi dan pembangunan, terutamanya sektor pekerjaan. Antara sektor pekerjaan yang terjejas termasuklah sektor pelancongan, penerbangan, perniagaan, industri kreatif, pertanian dan perdagangan, perubatan swasta, perkhidmatan profesional dan pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO. Penutupan perniagaan semasa PKP telah menyebabkan banyak syarikat tidak dapat menampung kos perbelanjaan, termasuklah gaji pekerja, hingga menyebabkan syarikat terpaksa membuang pekerja.
Sektor pekerjaan antara sektor yang terjejas dengan kenaikan kadar pengangguran pada suku tahun pertama iaitu 3.9% berbanding 3.3% pada tahun 2019. Bahkan dalam data perangkaan juga didapati jumlah penganggur telah meningkat pada 610,000 orang berbanding 521,000 orang pada bulan yang sama iaitu pada tahun 2019. Kadar penganggur yang tinggi pada bulan Mac 2020 ini adalah dipengaruhi oleh impak negatif PKP ke atas pasaran buruh. Selain itu, penularan wabak COVID-19 ini bukan sahaja melumpuhkan ekonomi di Malaysia, malah di seluruh dunia. Akibatnya, ramai pekerja telah diarahkan mengambil cuti tanpa gaji selama beberapa bulan. Dipotong gaji antara 20 hingga 50%, malahan ada pekerja yang berhadapan dengan masalah ketidakpastian dalam pekerjaan apabila syarikat menghentikan operasi mereka. Ini juga menyebabkan tenaga kerja mengalami masalah pemberhentian kerja dan sebagai akibatnya kadar pengangguran meningkat. Terima kasih kepada saudari Nur Syida atas penerangan beliau sebentar tadi. Saya, Aina Najwa binti Yaakob, nombor pelajar 20009744495 akan meneruskan perbincangan isi ketiga untuk perspektif ekonomi iaitu peralihan kumpulan pendapatan isi rumah. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berpanjangan akibat penularan COVID-19 telah sedikit sebanyak memberi impak negatif yang besar terhadap ekonomi negara kita. Penyusutan ekonomi Malaysia ini secara langsung memberi kesan yang ketara kepada pendapatan dan status isi rumah rakyat negara terutamanya pada golongan M40 dan juga B40. Pada tahun 2020, menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, purata pendapatan isi rumah kasar telah mengalami kemerosotan sebanyak 10.3% berbanding tahun 2019. Kadar penurunan ini adalah berpunca daripada individu yang kehilangan kerja, pengurangan jam bekerja yang telah mengakibatkan penurunan pendapatan isi rumah. Data Jabatan Perangkaan Malaysia iaitu DOSM juga memperlihatkan berlaku peralihan kelas di mana sebanyak 20% daripada kumpulan M40 telah beralih kepada B40. Peralihan kelas juga turut berlaku kepada pendapatan isi rumah tertinggi iaitu T20 yang menyebabkan sekitar 12.85% isi rumah terlibat kini beralih kepada kelas M40. Manakala kelas isi rumah terendah B40 pula memaparkan peningkatan sebanyak 12.5%. Hakikatnya, ramai rakyat Malaysia sudah menjadi miskin baru kesan daripada kemerosotan ekonomi kini. Jadi, bagaimanakah cara ataupun solusi kepada cabaran daripada segi perspektif ekonomi ini? Antara inisiatif yang telah dilakukan oleh kerajaan bukan sahaja untuk membendung wabak, malah kelangsungan hidup rakyat dapat diteruskan. Bantuan yang telah disalurkan adalah melalui pakej-pakej rangsangan ekonomi seperti pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat dan prihatin perusahaan kecil dan sederhana. Bantuan Prihatin Nasional iaitu dikenali sebagai PPN, Program Perjalanan dan juga Kerjaya melalui Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja Perkeso. Tambahan lagi, pihak kerajaan Malaysia juga mengumumkan moratorium pembayaran pinjaman dan bantuan penangguhan pinjaman yang merupakan sebahagian daripada pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Ini adalah bertujuan untuk melindungi rakyat, menyokong perniagaan dan juga untuk mengukuhkan ekonomi negara. Tindakan yang ditengahkan di atas jelas menunjukkan bahawa kerajaan selaku pemerintah memainkan peranan yang sangat besar dan perlu menjadi pihak terawal dalam membantu rakyat ketika berada dalam kesusahan terutamanya ketika PKP. Hal ini kerana jika kerajaan gagal memberikan bantuan, sudah pasti ia akan memberikan kesan negatif terhadap kesihatan mental rakyat ataupun tekanan hidup kepada rakyat. Oleh itu, peranan kerajaan dalam menyediakan bantuan amatlah penting agar keperluan asas rakyat tetap terjamin terutamanya ketika negara sedang menghadapi krisis. Selain itu, rakyat juga haruslah memikirkan cara lain untuk menjana pendapatan dan tidak harus hanya bergantung kepada bantuan daripada kerajaan. Antara perkara yang boleh dilakukan adalah dengan memanfaatkan bisnes dalam talian dengan menggunakan platform digital. Antara platform digital yang kita tahu yang banyak digunakan oleh usahawan Malaysia adalah seperti Shopee, Grab, Foodpanda dan juga platform e-hailing yang lain. Terima kasih saudari Aina Najwa. Nama saya Nur Fariza Zawani binti Muhammad Nur Sukari 202036761 dan saya akan menerangkan lebih lanjut bagi cabaran dari perspektif sosial. Cabaran yang pertama ialah pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Terdapat banyak cabaran yang perlu dihadapi oleh para pendidik ketika sesi pembelajaran dalam talian semasa PKP dilaksanakan dalam menyekat penularan pandemik COVID-19. Implementasi pengajaran
Dalam talian merupakan suatu konsep pengajaran yang sangat luas termasuk penggunaan pelbagai jenis aplikasi seperti Google Meet, Google Classroom, Zoom, Canva dan lain-lain yang menjadi perantaraan dalam para pendidik menyampaikan ilmu kepada para pelajar. Bukan itu sahaja, pandemik COVID-19 juga telah menzahirkan kekurangan sistem dan kemudahan digital. Kebanyakan negara yang sedang membangun telah cuba untuk menukarkan proses pembelajaran dari dalam kelas kepada pembelajaran maya. Namun di Malaysia, kekurangan kemudahan infrastruktur digital telah menyebabkan para guru sukar untuk mengaksesnya. Tambahan pula jika guru-guru tersebut berada di kawasan luar bandar. Luahan ibu bapa berkenaan kesukaran pembelajaran di rumah disebabkan pelbagai isu seperti sistem dan teknologi yang tidak sesuai, jaringan jalur lebar dan masa yang diluangkan untuk menjalankan pembelajaran di rumah. Seterusnya, sepanjang tempoh PKP dijalankan, mereka bebas untuk membuat keputusan untuk hadir ke kelas dan menyiapkan tugasan atau untuk tidak melakukannya. Ini menunjukkan bahawa ketidaksediaan para pelajar dalam menghadapi transformasi dalam sistem pembelajaran yang telah menjadi cabaran untuk mereka menanganinya bersama. Cabaran yang kedua ialah keganasan rumah tangga dan penderaan. Pandemik COVID-19 adalah merupakan masalah global yang dilihat mampu mengganggu gugat kesejahteraan keluarga di mana ia dilihat sebagai faktor yang menyumbang kepada tekanan dalam institusi keluarga memandangkan dunia baru saja mengenal pasti penularan virus membunuh ini dan masih bergelut dengan pelbagai ketidakpastian berkaitannya. Semasa tempoh PKP dijalankan, semua institusi pendidikan yang melibatkan semua peringkat menengah dan institusi pendidikan tinggi telah ditutup dalam mengawal penularan wabak ini. Perkhidmatan taman asuhan kanak-kanak juga tidak terkecuali. Situasi ini telah memberikan tekanan kepada ibu bapa kerana mereka perlu bertanggungjawab dalam aspek pendidikan anak-anak serta dalam masa yang sama terpaksa memastikan aspek pengurusan rumah berjalan lancar. Tekanan dan emosi negatif ibu bapa turut mengundang kepada gaya asuhan yang kasar yang berpotensi untuk berlakunya penderaan kanak-kanak. Selain itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melaporkan bahawa terdapat sebanyak 1,929 aduan berhubung kes keganasan rumah tangga yang berlaku sepanjang tempoh PKP bermula Mac 2020. Keganasan rumah tangga yang paling banyak dilaporkan ialah keganasan yang menyebabkan kecederaan atau mencederakan mangsa secara fizikal dan kemudiannya diekori dengan keganasan secara sengaja atau cuba meletakkan mangsa dalam keadaan ketakutan terhadap kecederaan fizikal serta pelaku melakukan penderaan psikologi dan emosi terhadap mangsa. Disebabkan itu, bilangan kes melibatkan kemurungan semakin bertambah bukan sahaja melibatkan para isteri, malah kanak-kanak. Menurut World Health Organization 2019, kemurungan merupakan isu kesihatan global yang menjadi polemik masa kini dengan kenaikan angka lebih dari 300 juta penderita dari seluruh dunia dan dijangka angka tersebut akan terus meningkat. Terima kasih kepada Saudari Fariza. Saya, Nur Hafizah Hazwani binti Azmi, nombor pelajar 2020-996-859 akan meneruskan perbincangan ini. Seterusnya, cabaran yang ketiga dari segi sosial ialah perkembangan kemahiran sosial kanak-kanak. Kanak-kanak definisikan sebagai seseorang di bawah umur 18 tahun seperti yang termaktub dalam Akta Kanak-kanak 2001. Zaman kanak-kanak merupakan zaman bermain yang dipenuhi dengan keseronokan dan kegembiraan. Aspek sosial dan emosi adalah komponen yang paling penting dalam peringkat perkembangan golongan ini dan akan menentukan kesihatan mental mereka, terutamanya apabila dewasa kelak. Perkembangan sosial dan emosi merujuk kepada keupayaan kanak-kanak untuk memahami diri dan orang lain serta berkeupaya untuk berkongsi emosi dengan orang lain. Tetapi apabila pandemik COVID-19 ini mula menular dan kerajaan mengarahkan semua untuk duduk di dalam rumah, oleh itu, apa yang akan terjadi kepada kanak-kanak? Ya, mereka akan mula hilang tumpuan disebabkan mereka kurang bersosial bersama rakan. Selain itu, pembangunan aspek sosial dan emosi kanak-kanak adalah dipengaruhi oleh 3 faktor utama, iaitu faktor biologi, berhubungan dengan manusia dan berhubungan dengan persekitaran.
Pembangunan sosial dan emosi yang utuh menyumbang kepada pengurusan emosi yang baik di masa hadapan, di samping dapat memupuk kemahiran-kemahiran yang diperlukan di dalam kehidupan seperti kemahiran sosial, kemahiran komunikasi, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Oleh yang demikian, penjarakan sosial yang diperintahkan oleh kerajaan telah menghalang kanak-kanak untuk berinteraksi, bersosial dan bermain bersama rakan bagi mencegah penularan wabak ini. Perkara ini memberi kesan seperti tekanan, kebimbangan, keresahan, kebosanan, kemurungan terhadap kanak-kanak. Kajian juga turut mendapati kanak-kanak mempamerkan simptom tidak boleh berenggang dan ketakutan apabila berjumpa dengan orang lain selain ahli keluarga. Bagi solusi untuk cabaran dari segi sosial pula, pertama, kerajaan perlu mengadakan kursus pembangunan profesional kepada guru dalam meningkatkan pelaksanaan kaedah pembelajaran norma baharu ini. Kedua, capaian internet yang rendah di kawasan luar bandar juga perlu dinaik taraf dalam membantu guru dan pelajar untuk mengakses internet. Ketiga, pihak kerajaan juga memainkan peranan dengan memberi telefon bimbit dan SIM card kepada pelajar supaya mereka boleh menghadiri kelas dan melaksanakan kerja rumah yang diberikan tanpa perlu berkongsi telefon bimbit dengan ibu bapa atau adik-beradik yang lain. Keempat, menjadikan aspek kerohanian sebagai alternatif dalam penyembuhan kemurungan dengan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, mendirikan solat, bacaan zikir dan seumpamanya. Kelima, perkhidmatan kaunseling juga boleh diberikan kepada kanak-kanak yang kemurungan dan haruslah bersesuaian dengan tahap perkembangan mereka. Dan yang terakhir, teknik bermain sebagai terapi kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah kemarahan sosial. Oleh itu sahaja perbincangan tentang PKP iktibar dalam konteks penghayatan etika dan peradaban dari perspektif politik, ekonomi dan sosial dari kami. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.